والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, muka surat yang ketiga, perenggan yang pertama. Muka surat ketiga, perenggan yang pertama. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Baca Min. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata hamba, hendaklah kita tahu bahawasanya segala umur yang lalu di atas kita, anak Adam itu ialah 5 umur. Baik. Jadi maka berkata hamba. Siapa hamba? Muallif. Okey, ataupun musannif. Musannif kah muallif kah, samalah tu, pengarang ataupun penyusun. Okey. Maka berkata hamba, iaitu Syekhul Muallifu Syekh Abdul Qadir bin Wangah, hendaklah kita tahu. Maksud tahu di sini bukan sekadar tahu, tapi juga faham, ambil i'tibar. Faham? Makna tahu di sini bukan sekadar tahu, tapi kena faham dan ambil i'tibar, ambil pengajaran daripada apa yang kita ketahui. Tahu tu maknanya ilmu lah tu. Okey? Tahu maknanya ilmu. Buah bagi ilmu ialah amal. Faham? Buah bagi ilmu ialah amal. Kalau tidak tahu macam mana mau amal? Faham? Kalau tidak tahu macam mana mau amal? Kalau kita tidak tahu macam mana cara solat, macam mana kaifiat solat, kaifiat puasa, macam mana kita mau beramal? Kan? Dia mesti tahu dulu baru amal. Kata para ulama, bidayatul ilmi al-amalu, bidayatul amalu al-ilmi wa nihayatul ilmi al-amalu. Permulaan amal ialah ilmu dan pengakhiran ilmu ialah amal. Faham? Bidayatul amali al-ilmu, permulaan amal ialah ilmu, wa nihayatul ilmi, dan pengakhiran ilmu al-amalu, iaitu amal. Jadi bukan makna tahu saja. Berapa ramai orang yang tahu kewajipan solat tapi tidak solat, kan? Berapa ramai orang yang tahu kewajipan solat tapi dia tidak solat. Orang tidak solat tidak pun kita panggil dia anti solat, kan? Macam orang tidak vaksin dah kita panggil dia pula dia anti vaksin, kan? Orang tidak vaksin kita panggil anti vaksin. Orang tidak solat tidak pula kita panggil dia anti solat, kan? Jadi bukan makna tahu saja. Tahu ni dengan makna faham dan dia kena amal. Okay? Hendaklah kita tahu bahawasanya segala umur yang lalu di atas kita. Apa makna yang lalu di atas kita? Dengan makna tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada perkara ini. Maknanya semua kena. Faham? Semua kena. Okay? Yang lalu di atas kita ni maknanya semua kena. Segala umur yang lalu di atas kita anak Adam itu ialah 5 umur. Kita ni dipanggil anak Adam lah, anak cucu cicit Adam. Dalam hadis seperti apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan yang paling terbaik di antara mereka yang berbuat dosa ialah yang bertaubat. Dipanggil anak Adam. Segala umur yang lalu di atas kita anak Adam itu ialah 5 umur. Sambung. Bagi tiap-tiap satu daripadanya masa yang tertentu dan sabit bagi kita
pada tiap-tiap satunya itu beberapa kelakuan yang bersalahan dan yang bersalahan-salahan ataupun yang bersalah-salahan. yang bersalah-salahan dan yang serupa. Baik. Bagi tiap-tiap satu daripadanya. Nya tu merujuk kepada apa, Rofi? Hah? Bukan umur. 5 umur tadi. Faham? Kan dia bagi tahu tadi segala umur yang lalu di atas manusia itu 5 umur. Bagi tiap-tiap satu daripadanya. Jadi nya tu murad kepada 5 umur tadi. Faham? Bagi tiap-tiap satu daripadanya masa yang tertentu. Peringkat umur yang pertama masanya begini, sekian. Tempohnya begini. Mungkin bertahun, mungkin berbulan dan sekian. Okey. Peringkat umur yang kedua begitu pula. Peringkat umur yang ketiga begini pula tempoh masa dia. Begitu. Dan sabit bagi kita pada tiap-tiap satunya itu beberapa kelakuan. Sabit ni dengan makna pasti. Akan berlaku pada diri kita. Tu makna sabit. Sabit ni maknanya ada ataupun mesti ada ataupun pasti berlaku. Faham? Contoh kalau kita kata niat ni sabit daripada hadis Nabi tentang niat. Nampak? Sabit daripada hadis Nabi. Maknanya apa, Nazli? Maknanya pasti ataupun ada di dalam hadis Nabi. Ataupun zikir la ilaha illallah ni sabit di dalam hadis, sabit juga di dalam Al-Quran. Nampak? Begitu. Okey. Dan sabit bagi kita pada tiap-tiap satunya itu beberapa kelakuan yang bersalah-salahan dan yang serupa. Ada di antara kita manusia yang satu umur ni tidak sama pula kejadiannya dengan manusia yang lain. Kita ambil contoh, ada manusia yang lahir kepala dulu keluar. Ada manusia yang lahir kaki dulu. Faham? Ada manusia yang lahir dengan ibu bapa. Ada manusia yang lahir tanpa bapa tapi ada ibu. Ada manusia yang lahir tanpa ibu, tanpa bapa. Nampak? Macam Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Faham? Dia ada ibu tapi tidak ada ayah. Jadi bersalah-salahan, tidak sama dengan kita punya secara adat dia. Faham ni? Dan yang serupa. Yang serupa tu yang macam biasalah. Okay? Yang pertama daripada 5 umur itu ialah daripada ketika menjadi Tuhan akan nenek kita Adam dan menghimpunkan pada belakangnya beberapa benih anak-anak cucunya yang bertuah dan yang celaka. Jadi peringkat umur yang pertama dia bagi tahu sini ialah ketika Allah menjadikan atuk dan nenek kita Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa alaihi salatu wassalam. Okay? Sayyidina Adam alaihi salam diturunkan di ketika ni mau bagi tahu Allah ciptakan Nabi Adam di dalam syurga. Nampak? Syurga ni apa nikmat yang tak ada di situ? Semua nikmat ada dalam syurga. Sebutlah apa nikmat, semua ada dalam syurga. Tapi nikmat dalam syurga ni pun tetap juga Nabi Adam bosan. Nampak tak? Tetap juga bosan. Akhirnya diciptakanlah satu orang yang boleh mewarnai kehidupan Sayyidina Adam, iaitu wanita. Faham ni? Wah, terus senyum-senyum Syazrul. Gatal betul. Tentang tak lama kahwin terus begini dia. La ilaha illallah. Faham ni? Nikmat dalam surga tu kan terlalu besar. Itu pun Nabi Adam masih bosan. Akhirnya Allah ciptakan wanita untuk Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Diturunkan. Biasa diciptakan apa semua, kemudian diturunkanlah mereka ke dunia. Sebab memang tujuan Allah ciptakan Adam Hawa ni untuk khalifah kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakanlah manusia ini sebagai khalifah yang akan mentadbir bumi ni. Okey, yang akan mengurus tadbir bumi ni. Okey, diturunkan Nabi Adam di India, kemudian Sayyidatina Hawa di Jeddah. Faham? Di Arab Saudi. Tahu Jeddah? Kalau mau pergi Mekah, Madinah, kalau mau pergi Mekah,
kita akan turun airport Jeddah tu. Faham? Airport Jeddah. Jeddah ni dalam bahasa Arab apa? Jeddah ni maknanya nenek. Jiddatun, nenek. Kenapa dinamakan Jeddah, nenek? Sebab di situlah Sayyidatina Hawa diturunkan. Faham? So dinamakan Jeddah. Faham ni? Okey. Jadi apabila mereka diturunkan di dunia, akhirnya terpisah, kemudian saling mencari antara satu dengan yang lain, bertemulah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ustaz pernah pergi hari tu kan? Pergi Jabal Rahmah. Ramailah bujang-bujang berdoa di situ. Kan? Ustaz pun berdoa juga. Tapi doa kebahagiaan lah, faham? Jadi di Jabal Rahmah tu banyak di situlah pertemuan antara Sayyidina Adam dan juga Sayyidatina Hawa alaihi wassalatu wassalam. Daripada mereka inilah akan terbitlah anak cucu cicit Adam. Faham ni? Berapa lama dia jumpa tu? Ada riwayat kata 40 tahun. Ada riwayat kata 40 hari. Ada riwayat kata 40 hari, ada riwayat kata 40 tahun. Okey. Daripada ketika menjadi Tuhan akan nenek kita Adam dan menghimpunkan pada belakangnya beberapa benih anak-anak cucu yang bertuah dan yang celaka. Faham? Diletak kita semua ni di dalam tulang sulbi. Apa namanya? Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Faham? Quran sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, aku ciptakan kamu min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kamu daripada dzakarin, lelaki, wa untha, dan juga perempuan. Kalau kita baca kitab tafsir, yang dimaksudkan dengan zakarin wa untha ni Adam dan juga Hawa. Sungguhnya aku ciptakan kamu min zakarin, daripada Adam, wa untha, Hawa, wa kemudian apa? Kemudian daripada dua ni bertebaranlah semua anak cucu cicit Adam, daripada sebahagian kabilah-kabilah yang lain, sebahagian daripada bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa ini, ada bangsa itu. Faham ni? Ada kabilah ini, ada kabilah itu. Faham ni? Itu. Yang bertuah dan yang celaka. Apa maksudnya yang bertuah dan yang celaka ni? Maksudnya ada sudah yang diciptakan ni sebelum lahir lagi ditentukan sudah. Dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka. Ditahu sudah. Okey? Maka sentiasalah berpindah-pindah daripada hujung-hujung sulbi. Itu bukan salib, bukan salib tu, sulbi. Bapak-bapak kepada rahim-rahim ibu, daripada tulang sulbi manusia masuk ke dalam rahim-rahim ibu. Faham ni? Rahim-rahim ibu. Dan daripada rahim-rahim ibu kepada sulbi-sulbi bapak, hingga bahawa keluar satu-satu daripada mereka itu, di antara bapa-bapa mereka itu dan ibu-ibu mereka itu. Ustaz tulis di mana Ustaz berhenti, kamu tanda tu supaya kamu tahu di mana mau mula, di mana mau berhenti. Faham? So ini kitab Jawi, tak ada noktahnya. Faham? Coba kamu cek, adakah noktahnya sampai belakang? Tak ada. Sampai muka surat 34 tak ada noktahnya. Faham ni? Jadi di mana Ustaz berhenti, kamu buat begitu. Apa nama ni? Bukan koma, gini nih. Ya, slash. Okey, buat slash tu. Jadi kamu tahu di mana memula, di mana mau berhenti. Okey, ulang balik maka berkata hamba. Wah, gila ulang balik. Okey. Insyaallah. Syamir baca yang kedua. Daripada 5 umur itu ialah daripada keluar kita manusia di antara dua ibu bapak kita hingga sampai waktu mati kita, mas sayang, betul, masing-masing apa mas sayang. Okey, yang kedua, daripada 5 umur itu ialah daripada keluar kita manusia di antara dua ibu bapa kita. Okey, keluar kita ni disebutkan di dalam Al-Quran apa?
Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Quran sebutkan, huwallazi akhrajakum, dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada mana? Min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu kamu. Jadi yang keluarkan tu siapa? Yang keluarkan kita tu bukan nurse, yang keluarkan kita bukan doktor. Faham? Yang keluarkan kita bukan ibu kita push pun dia terkeluar, bukan. Secara zahirnya mereka yang keluarkan. Faham? Secara zahirnya mereka yang keluarkan, tapi secara hakikinya siapa yang keluarkan? Allah. Sebab Allah sebut Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah keluarkan kamu daripada perut kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan langsung tidak mengetahui apa-apa. Faham? Langsung tak tahu apa-apa. Dari segi ilmunya tak tahu, dari segi anggota badan, fungsi anggota badan pun tak tahu. Faham ni? Maksudnya apa ni? La ta'lamuna syai'an ni. Maksudnya begini. Apa namanya? Bayi bila dia lahir, bila dia berada di dalam perut ibu dia dapat makan daripada mana? Daripada Tali pusat. tadi pusat tu kan? Tadi pusat, apa yang ibunya makan, apa yang ibunya minum masuk ke dalam situ tu, tali pusatnya. Kemudian dia makan. Dalam perut ibu tu sudah diciptakan mulut belum? Sudah. Diciptakan telinga belum? Sudah. Tangan? Sudah. Kaki? Sudah. Kalau bayi dalam perut tu boleh bercakap, dia bercakap tu apa? Ciptakan mata, bukan boleh nampak pun di sini. Betul tak? Kenapa diciptakan mata? Bukan boleh nampak pun di dalam perut ni. Kenapa diciptakan tangan? Bukan boleh menablah pun. Kamu kan menablah. Kenapa diciptakannya kaki? Bukan boleh pergi berjalan-jalan di mana-mana pun, ya kan? Kenapa diciptakan mulut? Sedangkan makanan tu datang daripada tali pusat terus masuk. Tak payah mulut pun. Kenapa diciptakan mata? Bukan boleh melihat pun. Faham ni? Sebab apa? Sebab dia nak tahu apa fungsi diciptakan tu. Nampak? Jadi seolah-olah Allah membagi tahu, wahai budak, kegunaan anggota badan yang aku mau beri, yang aku ciptakan untuk kamu ni, gunanya bukan di sini. Gunanya waktu kamu keluar nanti, di alam dunia nanti. Faham? Itu dia punya hikmah di sebalik ciptaan tu. Sebab itulah kenapa disuruh solat, kenapa disuruh puasa, kenapa disuruh zakat. Kegunaannya bukan di sini. Kamu akan nampak bila masuk kubur nanti. Faham? Kenapa solat pahalanya begini? Kenapa zakat pahalanya begini? Gunanya amal agama ni untuk kehidupan kamu di alam selepas dunia ni. Faham? Samalah seperti mana penciptaan anggota badan di alam perut tu, tak ditahu apa fungsinya. Macam itulah kehidupan kita di dunia ni, tak tahu apa fungsi sembahyang kita ni. Faham? Fungsinya kita akan tahu bila masuk dalam kubur nanti. Faham ni? La ta'lamuna syai'a, dan dia nak tahu apa-apa. Mata guna untuk apa, telinga guna untuk apa, apa itu A, apa itu B, apa itu alif, apa itu ba, langsung dia nak tahu. Maknya pun dia tak kenal. Waktu lahir tu kan, dia pun tak kenal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nampak? Kemudian Allah lah yang menciptakan penglihatan, pendengaran, akal, fikiran, perbuatan. Siapa yang ciptakan? Siapa yang datangkan? Kenapa Allah beritahu begitu? Sebab ada orang dia ada mata tapi tidak boleh melihat. Tidak? Ada orang dia ada telinga tapi tidak boleh mendengar. Jadi melihat ni bukan sebab mata, melihat ni sebab Allah yang bagi lihat. Faham? Telinga ni bukan fungsinya mendengar, tapi Allah gunakan alat telinga ni sebagai alat mendengar untuk kamu. Tapi yang datangkan pendengaran bukan telinga, Allah. Faham ni? Begitulah kita. Mulut. Faham ni? Allah boleh tak bagi tahu orang ni boleh bercakap tanpa mulut. Tapi adatnya bercakap melalui mulut. Faham ni? Tapi Allah tak berhajat pun kepada mulut untuk bagi kita ni bercakap. Faham? Itu maksud dia. Okey? Kenapa Allah ciptakan semua ni? La'allakum tashkurun, supaya kamu kenal siapa yang ciptakan kamu. Supaya dia punya kembalinya balik, supaya kamu kembali kepada Allah. Okey? Terus Syamir. Yang ketiga. Jap. Okey.
di antara dua ibu bapa kita hingga sampai waktu mati kita. Waktu tu maksudnya, waktu tu dengan makna ajal. Waktu tu dengan makna ajal. Okay? Dalam Quran surah satu di sini surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajal. Kalau kita baca tafsir, dalam tafsir dia tulis begini. Walikulli ummatin ajal ail waktu. Al-waqt. Maknanya ajal ni mana waktu. Sudah sampai ketetapan masa dia. Okey? Yaitu mati. Quran sebut apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu, wa'bud rabbak. Beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu yakin. Apa maksudnya? Apa Don? Beribadatlah kepada Tuhan kamu sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu yakin. Sampai datang kepada kamu keyakinan. Apa maksudnya? Bukan maksudnya beribadat sampai yakin Allah. Bukan. Maksud yakin di situ mati. Wah, maksud yakin di situ beribadatlah kamu kepada Tuhan sampai datang kepada kamu yakin, iaitu mati. Sebab benda yang diyakini ialah mati. Benda yang dipanggil apa? Ahaqul haq. Dipanggil ahaqul haq. Benda yang benar dan yang terpaling benar ialah mati, kematian. Faham? Gitu. Jadi mati ni akan sentiasa mengejar kita. Faham? Maut akan sentiasa kejar kita seperti mana rezeki kejar kita. Sama. Begitu seperti mana rezeki kejar kita, seperti itulah maut juga kejar kita. Faham ni? Sama-sama. Dan waktu mati kita masing-masing dan keluar daripada dunia ini. Keluar daripada dunia ini, masuk ke dalam alam kubur. Okey. Sebab tu kata ulama apa? Tuba, berbahagialah. Dia ada riwayat. Satu riwayat kata tuba, berbahagialah. Satu riwayat kata ala uqala arba'atun. Orang yang berakal ni ada 4. Orang yang berakal tu ada 4. Ataupun tuba, berbahagialah. Orang yang berbahagia ni, siapa dia? Yang pertama, liman tarakat dunya qabla an tatarakahu. Bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Tu orang yang berakal yang pertama, atau orang yang berbahagia. Okey, liman tarakat dunya qabla an tatarakahu. Bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Maksudnya apa? Dia sudah buat persiapan yang dia tu akan tinggalkan dunia. Dia tahu sudah dia tu akan mati. Maka sebelum dunia tinggalkan dia, dia tinggalkan dunia dulu. Faham ni? Faham? Ada orang yang dia tidak buat persiapan, tahu-tahu meninggal. Faham ni? Tahu-tahu dia meninggal. Tapi ada orang dia memang tinggalkan dulu semua dunia dia. Dia infakkan dulu semua dunia dia. Dia tinggalkan dulu semua dunia dia. Sebab dia tahu dia akan tinggalkan dunia, jadi dia tinggalkan dunia dulu sebelum tinggalkan. Itu yang pertama. Okay. Liman tarakat dunya qabla an tatrakahu wa banal qabrahu qabla ayyadkhalahu. Dan membina kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur dia. Dia bina kubur dia dulu. Bina kubur ni apa makna dia? Bukan dia pergi kubur dia pergi gali, tidak. Maksudnya dia persiapkan amal untuk masuk ke dalam kubur tersebut. Seperti mana kata-kata siapa? Yang Ustaz selalu sebut. Sayyidina Abu Bakar kan? Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, nescaya dia seolah-olah menyeberangi lautan tanpa kapal. Faham? Itu yang kedua. Dia bina kuburnya sebelum masuk ke dalam kubur tersebut. Yang ketiga, waridha rabbahu ataupun waridha rabbahu qabla ayyalqahu. Dia ridha kepada Tuhannya sebelum bertemu dengan Tuhan dia. Ridha dulu sebelum jumpa, ridha dulu. Faham? Itu. Ini orang yang uqala. Apa dia uqala? Berakal. Orang yang ada akal. Okey?
Dalam riwayat ni 3. Ini 3 ni. Dalam riwayat 3. Tapi satu penambahan kata ulama berkenaan dengan orang yang berakal. Waliman salla qabla ay yusalla alaih, dan orang yang solat sebelum dia disolatkan. Orang yang solat sebelum dia disolatkan. Jadi ni 4 ni. Inilah ciri-ciri orang yang berakal. Kejap lagi kau nampak lah si Imran post di status tu. Jadi ini orang yang bijak, orang yang berbahagia ni. Dia tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Dia bina kuburnya sebelum masuk dalam kuburnya. Dia redha dengan Tuhannya sebelum bertemu dengan Tuhannya. Dan dia solat sebelum dia disolatkan. InsyaAllah yang ketiga, Haikal. Yang ketiga, daripadanya itu Nya tu merujuk kepada apa? umur. 5 umur tu. Daripadanya itu ialah daripada keluar kita manusia daripada dunia dengan mati masing-masing hingga Bakit. Bakit ni maksudnya bangkit lah. Bangkit maksud dia. Ni bahasa Fathah ni. hingga bangkit pula Allah Ta'ala akan kita dengan rupa kita yang dihancur itu, yakni yang ke Janganlah menangis bah. Baru baca kitab menangis sudah. Yang ketiga, daripadanya itu ialah daripada keluar kita manusia daripada dunia dengan mati masing-masing. Maksudnya dengan umur dia masing-masing. Umur kita ni kata Nabi apa? Umur umat akhir zaman ni baina 60 wa 70 kata Nabi. Antara 60 hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun sahaja. Bahkan kata ulama, orang yang berubah ni kalau mau berubah bertaubat, kalau dipanjangkan umur oleh Allah, bertaubatlah sebelum 40 tahun. Ubahlah kehidupan sebelum 40 tahun. Contoh yang dulunya kaki arak, ubahlah sebelum 40 tahun. Yang tak solat, ubahlah sebelum 40 tahun. Sebab apa? Kalau kebiasaan itu sudah sampai kepada 40 tahun dan kita masih meneruskan amal yang biasa kita buat di bawah 40 tahun tu, maknanya tak ada harapan sudah untuk berubah. Faham? Tak ada harapan sudah untuk berubah. Melainkan hidayat daripada Allah. Tapi kebiasaannya begitulah. Kalau sudah 40 tahun kita masih bawa perangai yang sama, maknanya sampai matilah kita akan bawa perangai yang sama tu. 40 tahun. Ustaz baru 29. Ada 10 tahun lagi. Boleh foya-foya lagi. Tak boleh kata begitu? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab maut bila-bila masa. Faham ni? Tak ada peraturan kelapa tua jatuh terlebih dahulu. Faham? Kadang-kadang kelapa muda jatuh dulu daripada kelapa tua. Maksudnya apa? Datang ke dunia ikut turutan, keluar daripada dunia tak ikut turutan. Faham maksudnya? Datang ke dunia ni kita ikut turutan. Bapak dulu kan, kemudian abang dia, kemudian kakak dia, kemudian adik dia, ikut turutan. Dia dulu. Tapi mati tak ikut turutan. Boleh jadi bapak dia dulu, boleh jadi abang dia dulu baru adik dia. Faham? Boleh jadi adik dia dulu baru abang dia. Faham ni? Datangnya manusia tak ada ketetapan, tak ada peraturan, tapi datangnya manusia ada ketetapan, perginya manusia tak ada ketetapan. Dan siapa-siapa Allah boleh panggil dulu. Faham? Daripadanya itu ialah daripada keluar kita manusia daripada dunia dengan mati masing-masing, hingga bangkit pula Allah Ta'ala akan kita dengan rupa kita yang dihancur itu. Maknanya apa? Maknanya sudah masuk dalam kubur kan hancur muka. Walaupun ada juga yang belum hancur lagi, memang hancur sama mukanya. Macam si Haikal. Maksudnya apa? Di dalam kubur dia akan dihancurkan semua kita punya wajah ni. Kecuali ada satu daripada badan kita ni yang memang tak boleh hancur. Apa dia? Tulang sulbi. Tulang sulbi ni memang tak boleh hancur. Semua ni hancur ni. Daripada
atas sampai ke bawah kecuali tulang sulbi. Yang keempat, baca Don. Yang keempat daripadanya itu ialah daripada keluar manusia kita daripada kubur masing-masing atau Masing-masing bukan mas sayang-sayang. atau daripada tempat yang menghendaki Allah Ta'ala bagi hari Mana ada Ta'ala? menghendaki Allah bagi hari bangkit dan Himpun. dan himpun pada satu tempat kerana menimbang amalan dan terkasih. Apa tuh? Terkasih. Bukan perkasa, apa Ikal? Tahu. Nazli? Amin? Apa tuh? Asrul? Apa? Ada PDF kah si Asrul Bang? Ada kan PDF, cek PDF. Apa? Dan Periksanya. dan menanti sirat. Sirat Apa tuh? Alif lam kha. Oke, ingat kalau ada alif lam kha tu maknanya ila akhiri. Ila akhir, maknanya sampai akhir. Itu ringkasan. Dikasih pendek ila akhir jadi alif lam kha, ila akhir. Okey. Yang keempat daripadanya umur 5 umur itu ialah daripada keluar manusia, yakni kita, daripada kubur masing-masing. Bangkit daripada kubur masing. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman menantu Nabi yang digelar apa? Dzun-Nurain. Faham? Pemilik dua sebab dia menikahi dua puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sayyidina Uthman ni disebutkan dalam hadis apa? Idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzun-Nurain, apabila waqafa, bila berhenti di kubur, baka, dia kan menangis. Setiap kali berhenti di kubur dia menangis. Hatta yabulla lihyatuhu, sampai kan banjir dia punya janggut ni. Sampai basah berhabis dia punya janggut. Faqila lahu, ditanyakan orang kepada dia, kenapa waktu diceritakan dengan dia anil jannati wan nari lam tabki wa tabki min hada? Katanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa waktu diceritakan syurga, diciptakan azab neraka, kau nak menangis? Tapi bila kubur ni menangis pula kau. Apa kata Sayyidina Uthman? Inna awwala, dia kata sesungguhnya innal qabra awwalu min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur ni daripada tempat permulaan pertamanya hari akhirat. Dia kata, inilah kubur ni tempat yang pertama. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang berjaya di sini, senanglah selepas itu. Siapa yang berjaya di kubur ni, sirat dia akan senang, timbangan mizan dia akan senang, di padang mahsyar dia akan senang sebab dia sudah berjaya di sini. Ini permulaan dia. Permulaan tempat menuju akhirat. Ini permulaan dia, kubur ni. Faham? Berjaya di sini, tempat lain berjaya. Wa illam yunja. Siapa yang gagal di sini, siapa yang gagal di sini, tidak berjaya di sini, fama ba'dahu syarra minhu, asyarra minhu. Nescaya tempat lain akan lebih berat daripada sini. Kalau di sini gagal, tempat lain akan lebih berat. Paham? Kalau yang berjaya tadi, kalau di sini berjaya, tempat lain akan jadi lebih senang. Itu masuk syurga. Tapi kalau gagal di sini, tempat lain akan jadi lebih payah, lebih berat. Faham? Inilah tempat ni. Suatu dia menangis. Jadi pergilah kubur. Faham ni? Pergi kubur ziarah. Tak semestinya kita pergi ziarah kubur orang yang kita kenal. Faham? Duduk di kubur di situ, muhasabah diri. Faham ni? Duduk muhasabah diri sampai mengingatkan kita kepada kematian, pulanglah. Kalau boleh buat hari-hari lagi bagus. Lepas asal ada buat apa-apa, kan? Pergilah kubur.
Sebalik kubur duduk temenung, ini tempat saya nanti. Faham? Nah, duduk di situ bukan minta nombor. Ini situ minta nombor. Faham ni? Duduk situ muhasabah, ini tempat yang bakal aku masuk nanti supaya datang kepada kita keinsafan di dalam dalam hati kita. Mafhum? Ini pi pangkalan. Okey. Atau daripada tempat yang menghendaki Allah bagi hari bangkit. Faham? Tak semestinya Allah bangkitkan kita daripada kubur. Faham ni? Sebab ada orang yang tak ditanam di dalam kubur. Faham? Yang meninggal hancur. Faham ni? Yang meninggal kena bom, yang meninggal kapal jatuh, hancur tubuh badan dia, tidak dikubur. Ada yang masuk di dalam laut. Faham ni? Jadi masing-masing lah mana yang Allah kehendaki dia bangkit, di situlah dia bangkit. Faham? Okey? Dan himpun pada satu tempat. Itu dipanggil mahsyar lah tu. Mahsyar. Kan? Dalam hadis apa? Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat. Okey? Daripada perkataan apa? Hasyara. Hasyara ni maknanya himpun kan? Macam masjid sajadah. Sujud kan? Sujud. Letak mim di depan, jadi tempat untuk bersujud. Faham? Darasa, belajar. Madrasah, tempat untuk belajar. Faham? Kataba, tulis. Maktab ataupun maktabah. Faham? Tempat untuk belajar ataupun tempat untuk menulis. Jadi ada mim baris atas tu dipanggil isim makan, nama tempat. Faham? Hasyara, himpun. Mahsyar, tempat berhimpun. Faham? Pada satu tempat kerana timbang menimbang amalan. Ditimbang kita punya amalan. Apa Quran ni? Fa amman faqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kan? Fa amman faqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan amal dia. Mawazin ni mana tempat timbang lah ni, macam BN punya timbangan kan? Mawazin ni. Barang siapa yang berat, faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan nanti akhirnya masuk dalam tempat yang diredai. Dia maknanya Allah ridha dengan dia. Faham ni? Dia pun ridha dengan Allah, akhirnya masuk di tempat yang diredai. Fa amman khaffat mawazinu. Siapa yang ringan timbangan amal dia? Fa ummuhu hawiyah. Faham ni? Dia kan masuk di dalam neraka. Dan periksanya, mana hisapnya, okay? Dihisap. Dan menanti sirat, yaitu menanti titian berjalan berapa tahun? 500 tahun menaik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Semua sekali 1500 tahun. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang meniarap. Faham? Ada yang merangkak, ada yang disebut apa? Yang murrukar ra'du. Dalam hadis sebut ada yang seperti mana? Petir. Faham? Lajunya tu macam petir, macam the flash tu. Sampai sudah sana. Faham? Ada yang macam angin. Faham? Ada yang naik kereta, ada yang lajunya macam naik motor, macam ada yang berlari. Faham? Tu bergantung pada apa tu? Pada amal dia lah waktu di dunia. Kata ulama yang banyak itikaf di masjid, nanti masjid tu akan jadi kenderaan dia untuk meniti titian sirat. Ya? Kemudian ila akhir. Maknanya sampai mana ya? Ila akhir tu maksudnya apa? Lepas tu apa lagi? Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya masuk syurga. Insyaallah. Rafi. Yang kelima daripadanya ialah daripada waktu masuk kita yang baik ke dalam syurga hingga tidak berkesudahan duduk di dalamnya dengan senang lenang. Dengan senang lendang, maknanya dengan senang lendang lah tu. Lendang tu Fadhani punya bahasa. Dengan senang lendang dan dengan sukaria, atau daripada waktu masuk orang-orang celaka ke dalam neraka dengan masing-masing
kelakuan yang amat-amat takut. Mendengar apatah lagi terkena na'udzubillahi min dzalik. Taib. Yang kelima daripadanya lima umur itu ialah daripada waktu masuk kita yang baik ke dalam syurga. Amin. Nah, moga-moga kita ni termasuk dalam golongan minat tayyibin. Okey? Dalam golongan orang-orang yang baik. Sebab tu doa selepas wuduk tu jangan tinggal. Faham? Doa selepas wuduk tu jangan tinggal. Allahumma ja'alna minat tayyib minal minat tayyibin wa minal mutatahhirin. Jadikan kita ni sebagai orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang sentiasa bersuci diri luar dan dalam. Itu kena ingatlah doa terjemahan bahasa Melayunya doa selepas ambil wuduk tu jangan tinggal tu. Ataupun ada penambahan Allahumma ja'alna minat tayyibin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Itu. Okey. Hingga tidak berkesudahan duduk di dalamnya dengan senang lenang dan dengan sukari ria. Maknanya ini peringkat yang kelima. Maknanya masuk sudah orang yang baik ke dalam syurga dan orang yang jahat ke dalam api neraka. Yang tak berkesudahan lamanya. Kita pun tak boleh fikir kan, macam mana lamanya tu? Macam mana lamanya? Sampai bila? Tak ada habisnya. Abadan selama-lamanya. Tak ada habisnya. Yang lelaki umurnya waktu tu 30 tahun kan? 33 tahun. Yang wanita sweet 17. 17 tahun. Faham ni? Okay? Itulah tempat kesenangan untuk selama-lamanya. Moga-moga kita di sana insya-Allah. Jadi jangan merungut kalau susah. Faham? Jangan merungut kalau susah. Sebab dunia memang tempat bersusah. Faham? Kata Ustaz Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Kan? Sedap juga kalau dengar dia punya kata-kata. Dia kata apa? Dia kata mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Faham? Mujahadah itu pahit. Susah payah itu pahit. Dan apapun susah kan, susah payah mestilah pahit. Sebab apa pahit? Sebab syurga itu manis. Faham? Maksudnya apa? Orang yang paling banyak susah di dunia, dialah orang yang paling banyak senang di akhirat. Orang yang paling banyak senang di dunia, dikhawatiri dialah orang yang paling banyak susah di hari akhirat. Jadi kalau kita dilanda kesusahan, patutnya syukur. Kata ulama-ulama sufi apa? Kalau kita diuji dengan sakit, nikmati dulu sakit tu. Faham? Kalau kita diuji dengan sakit apa pun, demam kah, sakit tekak kah, faham ni? Jangan terus datang masjid. Faham? Fatih? Apapun sakit yang kita diberikan, faham ni? Nikmati dulu sakit tu. Faham? Nikmati dulu sakit tu. Contohlah macam orang sudah berkahwin kan, misal, faham? Dicubit dia, ya abang ni, wow ni, dicubit dengan kuat, rasa sakit kan? Tapi sakitnya tu bukan kita mau balas balik kan? Rasa dia banyak sakit-sakit sayang. Faham? Betul tak? Cuba orang lain cubit kita, geram kan? Terus one by one. Faham? Tapi kalau isteri cubit, ya abang ni, paham ni? Rasa sakit, tapi sakitnya tu sakit sayang kan? Kita tidak rasa sakit, dia jadi rasa sayang pula. Faham ni? Sebab apa? Sebab yang bagi sakit tu siapa? Orang yang kita sayang. Apa kau ni? Allah cubit kau kah? Faham? Orang yang kita sayang kan? Jadi kita nak rasa sakit pun rasa sayang. Faham? Sebab yang bagi sakit kita tu orang yang kita sayang. Macam itulah Allah mau berbanja dengan kita ni, dia bagi kita sakit. Itu cara Allah mau bermanja dengan kita. Tapi kita tidak faham bahasa Allah. Faham? Itu bahasa pencinta dipanggil. Faham? Bahasa orang yang bercinta, bahasa pencinta. Faham ni? Apa namanya? Romeo and Juliet pula. Siapa nama ni? Siapa? Laila Majnun. Apa aku fikir Romeo and Juliet ni? Laila Majnun. Faham? Laila Majnun. Orang tengah solat, dia nampak Majnun. Siapa nama ni? Si Qais, Ummu Qais kan? Dia nampak Qais ni, Ummu Qais ni, lalu dia pergi kejar.
Orang tengah sembahyang tuh, dia pergi lalu depan orang sembahyang tuh. Jadi orang yang tengah sembahyang ni lepas sembahyang cari dah, kau nak nampak ke aku sembahyang tadi? Kau gila bah kau ni? Nampak? Orang yang sembahyang ni cakap dia ni gila. Apa kata dalam macam? Dia kata kau lah gila. Kau lah gila. Kau sedang bertemu dengan orang yang kau cakap kau sayang, tapi kau masih nampak aku. Sedangkan aku kejar orang yang aku sayang, aku nak nampak kau. Nampak? Dia tengah sembahyang tu. Dia tengah sembahyang, terus Allah. Itu bahasa orang yang gatal. Faham? Dia tidak sama dengan bahasa pencinta. Faham ni? Laila Majnun kejar orang tu, dia tak sedar tu orang sembahyang. Dia tak nampak pun. Sebab apa? Sebab fokus dia kepada orang yang dia kejar tu. Tapi kau berhadap dengan Tuhan, kau boleh nampak aku berjalan. Itu kata Laila Majnun. Jadi bahasa pencinta ni tak sama dengan bahasa kita. Faham? Macam Nabi Musa, satu orang umat daripada zaman Nabi Musa, dia begitu apa? Dia kata, ya Allah, turunlah kau sini, aku mau picit-picit kepalamu. Faham? Aku mau picit-picit kakimu, aku mau urut-urut kakimu. Apa kata Nabi Musa? Syirik. Tashbih, mujassim, menjisimkan Allah. Nampak? Ya kan? Allah mana ada tangan, mana ada kaki, kau mau urut, mana ada kepala. Nampak? Diam tu orang. Orang tu diam, nangis. Allah tegur Nabi Musa, wahai Nabi Musa, dia tu bukan berakidah aku ni ada tangan. Dia ni bukan berakidah aku ni ada kaki, bukan berakidah aku ni ada kepala. Tapi cintanya kepada aku sampai dia boleh bercakap begitu, sampai dia nak sedar apa yang dia cakap. Nampak? Cintanya terlampau dalam kepada aku sampai dia cakap begitu. Dia nak sedar pun apa yang dia cakap. Nampak? Itu dipanggil bahasa apa? Bahasa orang yang bercinta. Faham ni? Jadi kalau ada Allah bagi sakit, nikmati dulu rasa sakit tu sebelum pergi jumpa doktor. Faham? Ini tak sakit sikit, swab test. Wow. Nikmati dulu rasa sakit tu. Anggap Allah bermanja dengan kita dengan ujian rasa sakit tu. Ini ulama-ulama sufi. Lepas tu barulah pergi cari ubat dan sebagainya. Faham? Apa lagi? Mana ni? Belum. Orang bahasa pencinta naudzubillah min dzalik apa ni? Yang baik di dalam syurga hingga tidak berkesudahan duduk di dalamnya dengan senang lenang dan dengan sukaria, seronok orang, happy dia masuk dalam syurga. Ada kan viral yang di Instagram tu video tu kan, gambaran orang yang masuk syurga, masuk neraka. Ada apa di Instagram tu? Okay? Dia masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, dia punya gambaran tu. Lebih kurang lah tu. Okay? Itu sekadar gambaran saja, tapi begitulah ya. Atau daripada waktu masuk orang-orang celaka ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Okay? Orang masuk syurga sampai tidak berkesudahan, dia masuk neraka dengan tidak berkesudahan, wal'iyadzubillah. Dengan masing-masing kelakuan yang amat-amat takut mendengar. Maksudnya kita mau dengar dia punya siksaan ni pun kita takut. Faham ni? Kita mau dengar tentang sifat mereka ni pun kita takut. Apatah lagi terkena azabnya. Faham? Mau dengar pun takut, apatah lagi terkena. Na'udzubillahi min dzalika. Boy hendak pergi apa boy? Belum lagi? Maka dari sini kita semua telah yakin bahawasanya kita sekarang ini ialah di dalam umur yang kedua jua. Kita sekarang ni peringkat yang kedua. Janganlah sekali-kali kita lupa daripada melalui kita kepada 3 umur lagi sebelah hadapan ini. Maknanya akan datang ni ada 3 lagi peringkat ni. Jadi jangan lupa, siapkan amal. Sebab ada 3 lagi peringkat. Macam orang main bola lah. Okay, peringkat ini dia lepas. Ada lagi peringkat seterusnya. Dia kena bersedia. Faham? Dia kena bersedia. Sebab apa? Sebab dia tahu ada lagi peringkat seterusnya. Ada lagi peringkat suku akhir, separuh akhir, akhirnya akhir. Setiap peringkat tu dia mesti ada dia punya persediaan, persiapan. Faham? Macam tu juga kita. Kita sudah tahu. Kita sudah yakin. Faham? Kita sudah yakin adanya lagi kehidupan selepas ini. Jadi apa persediaan kita? Faham? Jangan sampai perbuatan kita itu tidak menterjemahkan keyakinan yang kita sudah ada. Faham? Kita tahu kita yakin, terjemahkanlah bentuk keyakinan kita itu kepada amal. Faham ni? Bersiap. Okey, bersedia. Dan adalah tiap-tiap daripada 5 umur itu hamba huraikan dengan kadar jahil hamba. Nampak? Ni tawaduk betul ni pengarang ni. Okey? Dengan kadar jahil. Apa maksud dengan kadar jahil hamba? Sekadar yang aku tahulah. Faham? Sekadar yang aku tahu. Dengan tafsil satu-satu. Apa tafsil?
Apa tafsil Haikal? Dia kalau kita belajar bab akidah, dia ada dipanggil ijmali dan tafsili. Ijmali dan tafsili. Ijmal ni ringkas, tafsil ni padat. Dia huraikan satu persatu. Dia syarah dengan lebih mendalam. Tu dipanggil apa? Tafsili. Okey. Lawan dia ijmali. Ijmali maknanya ringkas. Okey. Dengan tafsil satu-satu maknanya dengan pencerahan, syarahan setiap satu daripada 5 umur tu. Macam kita baca penawar bagi hati lah kan. Dia terangkan 7 anggota tu kan. Dosa 7 anggota. Kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki. Lepas tu perut, kemaluan kan. Lepas tu dia datang bab yang pertama pada menyatakan mata, bab yang kedua pada menyatakan telinga. Nampak? Dia sebut dulu semua, baru dia syarah tu satu. Yang macam tu jangan ini, dia sebut dulu 5 umur tu, lepas tu dia tafsil satu-satunya. Faham? Itu dipanggil metodologi ataupun kaedah ulama dalam menulis kitab. Dengan tafsil satu-satu hingga akhir, insya-Allah taala mudah-mudahan dapat kaum-kaum hamba yang dhaif. Apa yang dhaif ni? Siapa yang dhaif ni? Yang dia sebut di mukaddimah dia tu. Faham? Yang dhaif ni murad dia siapa? Yang dia sebut di mukaddimah dia tu siapa? Yang rasa apa? Yang rasa yang kasih akan dunia dan rasa dunia ni tempat tinggal sejati. Kan? Ada kan di dalam mukaddimah semalam dia sebutkan? Dengan bawakan mereka. Bawakan tu dengan mana? Fahaman mereka. Tu hamba yang dhaif tu bukan dengan makna dhaif tubuh badan. Faham? Bukan dengan makna dhaif tubuh badan, tapi dhaif akal. Maknanya lemah akalnya, ndak fikirkah dunia ni bakal ditinggalkan. Itu maksudnya. Sebab tu kalau belajar ilmu hadis, dia ada sebut juga di ni. Fulan dhaif. Okey. Contohnya Imran dhaif. Dia perawinya dhaif. Apa makna dhaif tu? Kena tengok dulu dhaif yang ni dhaif tubuh badan kah ataupun dhaif hafalan kah? Dhaif riwayat kah? Faham ni? Kalau sekadar ada ulama dhaif tubuh badan tapi akal dia kuat. Faham? Kena cek dulu. Dhaifnya ni apa? Badannya kah atau akalnya atau riwayatnya kah hafalannya? Faham ni? Macam ni lah juga ni. Dhaif di sini bukan dengan makna dhaif tubuh badan. Bukan dengan makna dhaif jasad. Dhaif ni maknanya apa ni? Lemah. Faham ni? Dhaif ni lemah. Jangan kamu sebut dhaif, tak tahu makna dhaif. Dhaif ni makna lemah. Okey, lemah. Jadi dhaif di sini bukan dengan makna lemah tubuh badan, tapi dengan makna lemah pemikiran. Okey, lemah penghayatan dalam agama. Itu maksud dia. Mengambil fikir, okey, hamba yang dhaif mengambil fikir sehingga terang dan yakin. Mudah-mudahan dengan kitab ni, okey, daripada dhaif tu jadi teranglah dan yakinlah dia akan kehidupan selepas mati pada hati masing-masing bahawasanya kita semua ini tidaklah mendapatkan sebenar-benar senang. Okay? Apa sebenar-benar senang? Dalam surah Ali Imran Allah sebut tu. Okay? Ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah kesenangan yang sebenar. Apa kesenangan yang sebenar? Kemerdekaan yang sebenar bila? Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang sudah dimerdekakan, dibebaskan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz. Itulah kejayaan yang sebenar. Faham? Kejayaan yang sebenar ni bukannya kita dapat SPM 20A. Faham? Dapat capai kita punya target yang kita idamkan, dapat kahwin bulan 7. Wah, itu belum kejayaan. Faham ni? Kejayaan sebenar bila Allah sudah kau istihar bebas daripada api neraka. Masuk syurga. Faqad faz. Itulah kejayaan yang sebenar. Melainkan dengan masuk kita ke dalam umur yang kelima, yakni ke dalam syurga. Kita habis malam jam berapa? 1 jam. 1 jam Sampai 10 kita habis malam kan? Mau sambung lagi? Antum mau sambung lagi kan? Mau berhenti? Mau sambung esok? Dah ikut antum. Mau sambung lagi kan? Mau sambung esok? Cepat.
Sambung hari ni ke besok? Nah, jangan sosok bertakwa di situ. Bagi tahulah kalau penat bagi tahu. Ha, Haikal? Sambung ke esok? Cakap cepat. Sambung ke esok? Pilih satu antara dua. Cepat. Ha? Cepat. Daripada lubuk hatimu yang terdalam. Bahasa pencinta. Wow. Cepat. Sambung ke esok? Esok. Amin? Esok. Syamir? Ha? Cepat. Jangan kau sok-sok situ. Ha? Esok kah? Aku dengar tadi macam dia bilang sebut esok tadi kan? Don? Esok. Imran? Esok. Jadi esok kita sambung insya-Allah. Tak ada langsung bahasa pencinta antum. Okey? Jadi esok kita sambung insya-Allah di muka surat yang keempat, bicaraan umur yang pertama. Kita kasih habis bicaraan umur yang pertama, baru habiskan bicaraan umur yang kedua. Faham? Besok. Okey, sebab malam ni kita berhenti awal, jadi besok kena berhenti lambat sikit. Bicaraan umur yang yang kedua ni dia panjang sikit. Bicaraan umur yang kedua dia panjang. Bicaraan umur yang kelima pun panjang. Okey? Okey? InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا يا Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.